Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi bagi subjek ayat ahkam. Untuk kali ini kita akan sama-sama melihat kepada tajuk masyru'iyyatul qitali fil Islam, iaitu muhadharah al-ashirah pada muka yang ke-219 nuskhah cetakan yang saya ada ini, iaitu pada tajuk masyru'iyyatul qitali fil Islam, pensyariatan berperang dalam Islam, iaitu tafsir bagi ayat surah Al-Baqarah ayat 190 hingga 195. Jadi pelajar boleh lihat kepada terjemahan ayat tersebut. Kita teruskan kepada melihat kepada hukum yang berkait dengan ayat ini. Al-ahkam al-syar'iyyah. Jadi yang pertama ialah al-hukmul awal. Hukum yang pertama, mata furida al-jihadu fil Islam. Bilakah difardukan jihad? Lam yakhtalif al-ulama'u fi anna al-qitala qabla al-hijrati kana mahdhuran 'ala al-muslimin. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa berperang sebelum hijrah itu dilarang. Binususin kathiratin fi kitabillah, dengan banyak nas-nas daripada Al-Quran sendiri melarang orang Islam ketika mereka sebelum hijrah untuk melakukan peperangan. Antaranya fa'fu anhu wasfah, maafkan mereka. Itu ayat ini, antara ayatnya idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Fa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh, jika mereka berpaling maka hanya engkau tu sebagai penyampai sahaja. Jadi ayat-ayat tersebut wa amsalu hadhihi al-ayati kathirun, dan seumpama ayat ini banyak kata, tadullu ala anna al-mu'minin kanu manhiyina an qitali a'daihim, bahawa orang Islam ketika itu dilarang untuk membunuh musuh mereka. Wa hunaka nassun sarihun bil kaffi 'anil qital, di sana terdapat nas yang jelas yang melarang daripada berperang. Wa huwa qaulu ta'ala, alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba 'alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nas al-ayata. Jadi kemudian warawa ibn Jarir bisanadihi 'an Ibn Abbas annahu qala, Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas, inna Abdurrahman ibn Aufin wa ashaban lahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf dan beberapa orang sahabat beliau datang berjumpa Nabi. Faqalu ya Rasulullah, kunna fi 'izzin wa nahnu musyrikun. Adalah kami dalam keadaan kemegahan ketika kami dalam musyrik. Falamma amanna, tatkala kami beriman, sirna adillah, kami menjadi orang yang hina. Faqala alaihi salam, inni umirtu bil afwi. Jadi mereka kata kami ketika dalam jahiliah tu kami orang yang hebat, orang yang digeruni, orang yang dihormati. Tapi bila kami Islam ni kami jadi hina, kami jadi rendah. Maka Nabi kata umirtu bil afwi, aku disuruh untuk memaafkan. Fala tuqatilu, jangan kamu berperang. Jadi mereka ni, Abdurrahman bin Auf ni, dia orang muda, orang yang ada kedudukan, orang yang hebat, orang tentera yang hebat, seorang pahlawan. Jadi kata kenapa kita tak nak memerangi orang musyrikin itu? Nabi kata tak, aku disuruh untuk bersikap maafkan. Falamma hawalahu Allah ila al-Madinah, apabila Allah Taala palingkan Nabi, dia letakkan Nabi di Madinah, amara bil kita, Nabi pun suruh berperang. Fakaffu, tapi mereka enggan. Fa anzalallahu ta'ala alam tara ilal ladzina qila lahum kufu. Jadi mereka ni kena bukan kepada Abdurrahman bin Auf, kena kepada penduduk-penduduk Madinah di kalangan orang-orang yang lemah imannya dan juga munafik. Jadi di situ munasabah ataupun kita kata perkaitan peristiwa itu dengan ayat yang diturunkan. Okey, ini juga penting ni. Wal hikmatu fil kafi 'anil qital. Apakah hikmat pada larangan berperang itu? Fi bad'id da'wah, pada permulaan dakwah dia dilarang. Yumkinu an nukhallisa, boleh kita ringkaskan asbabaha fi ma yali, sebab-sebab dilarang
berperang pada awal dakwah itu seperti berikut. Innal muslimina kanu fi Makkah qillatun. Orang Muslim ketika di Mekah itu mereka sedikit. Wahum mahsuruna fiha. Mereka itu mahsur ni makna dikepung. Dikepung dan dikelilingi dan di kalang kota Mekah. La haula lahum wala taul. Tidak ada kuasa dan tidak ada daya. Walau waqa'a bainahum wa bainal musyrikin harbun. Kalau berlaku di antara mereka dan orang musyrikin peperangan, au qitalun ataupun peperangan, la abaduhum an bakrati abihin. Maka akan menyebabkan abadu makna kita panggil akan musnah lah, akan pupus. Aywa, abaduhum, mereka akan memupuskan orang Islam an bakrati abihim, sampai habis. Ini istilah an bakrati abihim, sampai habis ke tidak ada seorang, sampai habis langsung. Fasya Allahu an yaktharu. Allah Ta'ala ingin supaya mereka ni yakthuru, jadi ramai. Jadi Allah Ta'ala nak supaya orang Islam ni jadi berkembang ramai. Yakthuru wa an yakunu lahum ansarun, dan mereka ni ada penolong, wa a'wanun, pembantu-pembantu, orang yang mendapat tolong mereka. Wa an yartakizu, dan hendak Allah Ta'ala inginkan supaya mereka irtakaza, mereka ni berpusat, ala qa'idatihim, pada satu tempat yang aminah, satu pusat yang aminatin, pusat yang selamat, tahmihim, yang dijaga oleh ad-daulah, oleh negara. Jadi Allah Ta'ala nak mereka ini ada satu pusat, ada satu kuasa pentadbiran yang dijaga oleh negara. Falamma hajaru, apabila mereka berpindah ke Madinatul Munawwarati, adzina lahum bil qital, maka Allah Ta'ala izinkan untuk berperang. Ba'da'an qawiyat syaukatuhum, setelah kuatnya syaukah ni makna kekuasaan, kekuatan mereka. Wa kathura adaduhum, dan jadi ramai bilangan mereka, barulah dibenarkan berperang. Itu yang pertama. Yang kedua, kanatil ghayatu, adalah ghayah, matlamat, tadribu nufusil mu'minin. Matlamat dihalang berperang di pasal Mekah ialah untuk tadrib, melatih nufusil al-mu'minin, melatih jiwa-jiwa orang mukmin, ala sabri, untuk bersabar, imtithalan li amri, kerana taat kepada suruhan, wa khudu'an lil qiyadati, dan tunduk kepada kepimpinan, wa intidharan lil idzni, dan kerana nak menunggu kepada keizinan. Wa qad kana al-arabu fil jahiliyah, adalah orang Arab pada zaman jahiliyah dulu, syadidil hamasah, mereka itu sangat hamasah. Sifat sifat kita kata hamasah ni makna kesemangat, sangat semangat. La yasbiruna, mereka tidak sabar, ala dhaim, di atas kesempitan, di atas berlaku kesukaran, mereka tidak dapat sabar. Wa qad ta'awwadu al-indifa', dan mereka dah biasa menindifa', nak mempertahankan, wa hamasah, dan keberanian itu, wa khiffah lil qital, dan mereka sangat ringan, sangat mudah untuk berperang. Mereka sangat mudah untuk berperang. Inda awwalida'in, ketika awwalida'in, pada mula-mula seruan pun mereka dah berani. Makna keberanian tu sangat hebat. Orang panggil seru jihad aja, mereka akan ringan untuk berjihad. Inda awwalida'in, pada awal seruan pun mereka keluar. Fakana la budda, maka perkara yang tak dapat tidak, min tamrinihin, untuk melatih mereka, ala tahammulil adha, untuk menanggung kesakitan, menanggung kesukaran, wassabri alal makarihi, dan untuk bersabar di atas perkara yang tidak diingini, wal khudu', untuk dia patuh li amril qiyadah, kepada suruhan pemimpin, qiyadatil ulia, kepimpinan yang tinggi, kena patuh apa yang pemimpin suruh. Hatta yaqa'at tawazunu, sehingga boleh berlaku tawazun, keseimbangan, bainal indifa', antara rasa bersemangat, rasa cergas,
wat tarawi, dan juga tarawih ni makna bertenang. Jadi Islam nak supaya jangan kita gopoh gapah, indifa, kita cepat sangat. Dan tarawih bertenang biar jadi stabil, jadi seimbang. Wal hamiyah wat ta'ah, antara rasa semangat dan juga antara rasa taat. Fi jama'atin, dalam kumpulan, hayya'athum iradatullah, yang telah mempersiapkannya oleh ketentuan Allah Ta'ala, li amrin azim, untuk menghadapi perkara yang besar. Jadi yang kedua ini, antara tujuan Allah Ta'ala tidak mensyariatkan peperangan ketika di Mekah untuk melatih diri orang beriman supaya bersifat sabar dan taat kepada kepimpinan. Okey, yang ketiga, al-bi'atul arabiyyatu, bi'ah, suasana orang Arab, kanat bi'ata nakhwatin wa najdah. Okey, adalah situasi najdah, nakhwah dan juga najdah. Situasi yang kita kata, situasi yang kita nak terjemah macam mana ni? Nakhwah wa najdah. Nakhwah ini kita kata kesantunan. Nada. Santun. Dan juga najdah. Najdah ini mereka bersifat suka tolong-menolong. Jadi bi'ah orang Arab ni kanat bi'ata nakhwatin wa najdatin. Mereka dalam situasi kesantunan dan juga sikap suka menolong. Wa kana sabrul muslimin 'alal adza, dan adalah kesabaran orang Islam menanggung kesukaran, kesakitan. Wa fihim al-abtal, dan di kalangan mereka tu ada yang pahlawan-pahlawan, asyaja'an, yang gagah, yang berani, alladzina yastati'una an yaruddu, yang mampu untuk memulakan bisa'aini, satu gantan boleh balas dengan dua gantan. Ini apa nama ni, kita kata membalas satu gantan dengan dua gantan. Makna apa? Makna hebatnya dia. Beraninya hebat. Makna orang pukul sekali dia boleh balas 2-3 kali. Itu maksudnya. Makna dia boleh balas lebih. Di kalangan orang-orang Arab ni ada yang betul hebat, betul berani. Mana orang orang bagi dia secupak. Bukan maksud bagi ni bagi betul lah. Ini satu kinayah. Maknanya kalau orang pukul, orang boleh pukul, dia boleh kuat lagi. Dia boleh pukul kuat lagi. Mimma yuthirun nakhwah, perkara yang membangkitkan rasa sifat kesantunan. Wa yuharrikul qulub, dan menggerakkan hati nahwal Islam, ke arah Islam. Wa hasala hadha bil fi'li, dan ini berlaku secara realiti, secara sungguh. Fi muhasarati fi syu'abi, fi syi'bi, apabila mereka itu dikepung dalam Syi'bi Bani Hashim ni. Bila mereka dibuat muqata'ah. Muqata'ah kita apa? Kita kata berlaku dalam masa lebih kurang 3 tahun. Umat Islam ini di pulau oleh musyrikin Mekah. Tidak boleh berkahwin, tak boleh berniaga, tak boleh tolong mereka. Mereka tu terhimpun duduk pada mana? Duduk daripada satu kawasan Syi'ab Bani Hashim. Kawasan yang mana kita kata macam perkampungan lah. Mereka di pulau di situ. Wa indama ajma'at Quraisy ala muqata'ati Bani Hashim, ketika bersepakat orang Quraisy untuk melakukan boikot kepada Bani Hashim. Kay yatakhallau an himayati Rasul, supaya mereka melepaskan diri daripada menjaga Nabi. Washtaddal ittihad, dan bersangatan tekanan itu ala Bani Hashim. Tharat nufusun lam tu'min bil Islam, maka jadi semangat, jadi membara jiwa-jiwa orang yang tak beriman. Wa akhadhathan nakhwatu, lalu mengambilnya oleh perasaan nakhwah, perasaan sikap kesantunan, sikap tolong menolong tu, hatta mazzakus sahifata, sehingga mereka sendiri yang mencarikkan sahifah, perjanjian yang digantung di Kaabah itu, allati ta'ahada fiha al-musyrikun 'ala al-muqata'ah, yang bersepakat orang musyrikin untuk melakukan pemulauan. Wa intaha dzalikal hisar,
dan tamatlah pemulawan itu al-mash'um yang terhina. Pemulawan yang jahat itu ditamatkan. Jadi ini kisah sahifah ni, perjanjian yang mereka buat untuk memulaukan Bani Hashim ni juga ada beberapa riwayat lah, antaranya bahawa yang dimakan oleh anak-anak itu satu, yang antaranya ialah mereka sendiri yang melihat kerana orang Arab ni sifat dia ada sifat baiknya itu, suka tolong. Sifat mereka tak boleh tengok orang dalam keadaan susah, mereka kena tolong. Mereka bukan jenis orang yang suka mengkhianati dan suka mengkhianati orang, bukan. Jadi bila nampak bahawa ditekan orang Islam, akhirnya mereka sendiri mencarikan sahifah perjanjian tersebut. Okay. Yang keempat, kanal muslimuna fi Makkah ya'ishuna ma'a abaihim. Orang Islam di Mekah ini mereka tinggal bersama bapa-bapa mereka, wa ahli keluarga mereka, fi buyut, dalam rumah-rumah. Wa kana ahluhum al-musyrikun, dan adalah ahli keluarga mereka yang musyrikin, yu'adzibunahum, mereka azab keluarga mereka yang Islam, liyuftinuhum an dinihim, supaya dapat memfitnahkan mereka pada agama mereka. Jadi mereka ni menyeksa ataupun kita kata menyakiti ahli keluarga mereka yang Islam supaya dapat mereka terfitnah pada agama, keluar pada Islam. Wa yarudduhum ila syirki, dan mereka tujuan nak memulangkan mereka kepada kesyirikan dan kesesatan. Falau adhinal lil muslimina ay yadfa'u an anfusihim, kalau diizinkan kepada orang Islam untuk mempertahankan diri mereka, yauma dzak, ketika itu, lakana makna hadza, maka maknanya antakuna ma'arakatun fi kulli baitin, maka akan berlakulah peperangan pada setiap rumah. Sebab mereka hidup bersama ahli keluarga mereka, dan ahli keluarga mereka tu ada yang tidak beriman, musyrik lagi. Kalau dibenarkan mempertahankan diri, nescaya berlakulah peperangan, setiap rumah berlaku peperangan. Wa an yaqa'adamu fi kulli usratin, dan akan bertumpahnya darah pada setiap keluarga. Wa laisa min maslahati dakwah, dan bukan itu maslahah dakwah, antuthara harbun damawiyatun, bahawa dibangkitkan peperangan yang berdarah, dakhilal buyut, di dalam rumah. Islam tidak begitu. Falamma ihdathatil hijrah, apabila berlakunya hijrah, wa na'azalatil jama'atu, dan berpisahnya jemaah, ubihalahum alkitab, maka barulah diharuskan untuk mereka berperang. Itu yang pertama. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Ma hiya awwalul ayati fi tasyri'il kitab? Apakah ayat pertama yang menyatakan persyariatan untuk berperang ni? Ikhtalafas salafu fi awwali ayatin nazalat fil qital. Ulama salaf khilaf pada awal ayat yang diturunkan berkaitan dengan perang. Wa ruwiya 'anil Rabi' ibn Anas wa ghairihi anna awwal ayatin nazalat hiya qauluhu ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Kata ini ayat pertama, nazalat bil Madinah, diturunkan di Madinah. Fakana Rasulullah SAW yuqatilu man qatalahu wa yakuffu amman kaffa anhu. Nabi berperang dengan orang yang berperang lawan dia, dan Nabi menahan daripada menyakiti orang yang menahan daripada menyakiti Nabi. Orang yang tak lawan Nabi, mereka tak, Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tak perang. Waruya an jama'ati minas sahabah, di kalangan diriwayatkan pada sebahagian pada sahabat, minhum Abu Bakr wa Ibn Abbas wa Sa'id bin Jubair, antaranya ini, anna awwala ayatin nazala fil qital, awal ayat yang diturunkan, hiya qauluhu ta'ala udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir, daripada surah Al-Hajj. Qala Abu Bakr ibn Arabi menceritakan, was sahih anna awwala ayatin nazalat ayatul Hajj. Dia kata pandangan ini pandangan muktamad ni. Inilah kita boleh pegang, makna kita ambil pandangan yang rajih dan pandangan yang sebagaimana disebut oleh Ibn Arabi ni. Ayat pertama yang menceritakan persyariatan perang ialah ayat dalam surah Al-Hajj tadi. Udhina lilladhina yuqatalu. Kemudian diturunkan wa qatilu fi sabilillah. Barulah turun ayat wa qatilu fi sabilillah. Fakana al-qitalu idhnan, adalah qital itu. Peperangan itu asalnya keizinan. Summa asbaha ba'da dhalika fardhan. Kemudian jadilah kefarduan. Apabila Nabi suruh jadi fardu. Apabila ayat menyuruh untuk berperang, maka jadi fardu. Lianna ayatul idhn fil qital makkiyah, kerana ayat keizinan tu untuk berperang itu ayat makkiyah. Wa hadhil ayah madaniyah, dan ayat ini ayat mana?
wa qatilul ladzina yuqatilunakum tu itu ayat madaniyah mutaakhiratun terkemudian, maka tentulah ayat makkiyah tu lebih dahulu. Okey, habis. Al-hukmu tsalitsu, hukum yang ketiga. Hal yubahul qitalu fil haram, adakah dibenarkan untuk melakukan peperangan dalam tanah haram? Dalam Mekah boleh tak? Dalam tanah haram maksudnya. Dalam qauluhu ta'ala wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Menunjukkan ala hurmatil kita fil haram. Haram untuk melakukan perperangan dalam tanah haram. Illa idza bada'al musyrikuna bil udwan, kecuali memulakan oleh orang musyrik dengan melawan. Kecuali kalau orang musyrik lawan dulu baru kita boleh berlawan. Adapun kita nak mulakan tak boleh. Fayubahu lana qitalu, maka diharuskan. Kalau musyrik mula dulu maka kita diharuskan. Daf'an, ini kerana nak menolak li syarrihim, kepada kejahatan mereka, wa ijramihim, jenayah mereka, ijramihim. Wala yajuzu lana an nabda'ahum, tak boleh kita ni nak mulakan mereka bil kita yang memulakan peperangan, tak boleh. Amalan bil ayatil karimah, kerana nak beramal dengan ayat yang mulia tadi. Wa ala hadha, maka dengan penafsiran pemahaman ini, takunul ayatu, ayat dipanggil muhakkamah. Muhkamatun. Muhkamatun. Ayat muhkamat. Ayat muhkamatun. Ayat ini muhkamatan lah. Takunul ayatu muhkamatan. Takunul ayatu muhkamah. Ayat muhkamah. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabih. Ayat muhkamat ni ayat yang makna jelas, yang hukumnya terpakai, yang tidak ada nasakh lah. Ghaira mansukhah, yang tidak dinasahkan. Ayat ini hukumnya jelas dan juga tidak dinasahkan. Okey. Wa qad ruwiya an Mujahidin fi qouli ta'ala, dan riwayatkan daripada Mujahid pada firman Allah Ta'ala, fa in qatalhum faqtuluhum, annahu qala la tuqatil fil haram ahadan abada, jangan kamu membunuh di tanah haram sesiapa pun selama-lamanya. Faman ada alaika, barang siapa yang melampau di atas kamu, faqatalaka, lalu dia berperang melawan kamu, faqatilhu kama yuqatiluka, maka hendaklah kamu balas, lawan balik sebagaimana mereka memulakan. Ini menerangkan, mentafsirkan maksud tadi. Wa ruwiya an Qatadah annahu, diriwayatkan pada Qatadah bahawa dia berkata al-ayah mansukha. Jadi pandangan Qatadah mengatakan ayat tadi telah dinasahkan. Nasakhat ayatu bara'ah, ayat tadi dinasahkan oleh ayat surah Taubah, surah Bara'ah, surah Taubah. Apa dia? Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtum. Apabila habisnya bulan haram. Bulan haram ni apa dia? Wa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 tu berderet, dan 1 bulan berasingan, iaitu bulan Rajab. Ada 4 Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Jadi bulan haram ni hatta ketika jahiliah pun mereka, orang jahiliah, tidak akan melakukan peperangan dalam bulan haram ni. Apa dia? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram serta bulan Rajab. Apabila selesai bulan itu, maka bunuhlah orang musyrikin. Jadi seakan ayat ini menasahkan ayat sebelum tadi. Itu pandangan daripada Qatadah lah. Wa qala al-'allamah Qurtubi walil ulama fi hadha qawlan. Dalam pada ayat ini ada 2 pandangan. Ahaduhuma annaha mansukhah, ayat tersebut telah dinasahkan. Ayat mana ni? Wa qatiluhum wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Jangan kamu berperang dengan musyrikin dalam tanah haram sehingga mereka yang memulakan peperang. Jadi ada kata ayat ni nasah dah. Dengan ayat mana? Apabila selesai bulan haram maka bunuhlah, maka tak ada masalah. Yang kedua, ayat ini muhkamatun. Ayat ini masih diberi hukum dia. Qala Mujahid al-ayah muhkamah. Ayat ini ayat yang muhkamah lagi. Wala yajuzu qitalu ahadin fil masjidil haram. Tak boleh nak bunuh seseorang di haram illa ba'da an yuqatila, kecuali setelah dia menyerang kita, melawan dan
memerangi kita. Wa bihi qala Tawus, ini pendapat Tawus. Wa huwa alladhi yaqtadhihi nasul ayah, ini yang dipaham oleh nas ayah. Wa huwa sahih, dan itulah pandangan sahih daripada dua qaul. Wa ilahi dhahaba Abu Hanifah wa ashabu, dan inilah pandangan Abu Hanifah dan juga pengikut-pengikut dia. Okey. Wa yadullu alaihi, dan menunjukkan atas hukum ini oleh hadis ma ruya fi sahih, yang diriwayatkan dalam kitab sahih Bukhari an Ibn Abbasin anna Rasulullah SAW khataba yauma fathi Makkah. Nabi SAW berkhutbah pada Fathu Makkah. Faqala ya ayuhan nas inna Allah harrama Makkah yauma khalaqa samawati wal ard. Wahai manusia, Allah Ta'ala telah haramkan bumi Mekah ini sejak daripada penciptaan langit dan bumi. Walam tahilla li ahadin, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun qabli, sebelumku. Wala tahillu, dan tidak jadi wala tahilla juga. Wala tahilla li ahadin ba'di, dan tidak dihalalkan pada seorang lepas padaku, tak boleh. Wa innama uhillat li sa'ah. Uhillat, hanya dihalalkan bagi aku sekejap. Sa'atan minan nahar, ketika waktu siang. Thumma adat haraman, kemudian kembali pengharaman ila yaumil qiyamah. Nabi nak cerita apa? Apabila Fathu Mekah, apabila sahabat Nabi pada hari pembukaan kota Mekah berlaku sedikit kekacauan di sebelah tentera Nabi. Jadi Nabi SAW masuk ke kota Mekah daripada banyak, Nabi dan sahabat lah daripada banyak arah. Jadi jalan ke Mekah tu ada belah atas, belah bawah, belah tepi. Jadi Nabi masuk banyak arah. Jadi pada sebahagian daripada arah tersebut ada di kalangan pemuda-pemuda Quraisy yang ada di situ, yang mana mereka membawa senjata. Jadi sahabat ni terpaksa berperang dengan mereka. Jadi Nabi berkhutbah hari itu nak mengatakan supaya jangan salah faham. Keharaman dan perharaman kota Mekah ni tetap kekal. Tidak dihalalkan sebelum aku dan selepas aku. Hanya dihalalkan sekejap saja untuk aku pada hari ini. Sekejap aja. Kerana sebab tadilah, kerana sebab pemuda-pemuda Quraisy ni cuba melawan dan mereka menggunakan pedang, kekerasan. Maka terpaksa sahabat Nabi lawan balik. Berlaku pertumpahan darah, peperangan kecil saja di tanah haram. Hanya dibenarkan ketika itu. Dan selepas pada itu, thumma adat haraman ila yaumil qiyamah, kembali haram sehingga hari kiamat. Okey, itu berkaitan dengan hukum yang tersebut. Okay. Al-hukmur rabi', hukum yang yang keempat. Man muradu bil udwan, apa yang dimaksudkan dengan udwan? Wala ta'tadu tu, wala ta'tadu, jangan kamu melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yadkhulu fi dhalika, masuk dalam maksud melampau itu irtikabul manahi, melakukan perkara yang dilarang. Kama qala Hasan Basri, minal muslah. Muslah ni makna kita ropongkan muka, kita cacatkan muka musuh. Muka musuh tu mati dah, kita buang hidung dia ke, congkel mata ke, kerak telinga dia, panggil muslah. Wal ghulul, merampas harta, yang harta ghanimah tanpa ketua, makna harta ghanimah tak boleh rampas, kena kumpul dulu. Yang dibenarkan ialah salab. Salab ni makna harta yang kita dapat masa perang tu, yang ada pada diri orang perang. Adapun harta-harta lain, harta ghanimah yang dibawa dalam perang itu kena tu. Jadi ghulul ni makna menipu dalam peperangan ini juga termasuk al-udwan. Qatlun nisa', bunuh perempuan, sibyan, kanak-kanak tak boleh. Wasyuyuh, orang tua, alladzi la qudrata lahum 'ala kita, yang tak mampu nak berperang. Ada kadang-kadang mereka dibawa datang, budak-budak kecil, perempuan dibawa datang supaya apa? Supaya nak memberi semangat kepada orang berperang. Jadi itu kadang-kadang taktik ini, musuh-musuh ni bila berperang, kadang mereka bawa budak kecil, bawa isteri, bawa perempuan, bawa orang tua. Supaya apa? Supaya tentera jadi semangat. Jadi mereka, budak kecil, isteri, perempuan dan orang tua ni, bila ditangkap dalam peperangan tak boleh bunuh. Sebab mereka bukan orang yang berperang. Wa yadkhulu fihi qitalur ruhban, masuklah dalam melampau ini membunuh paderi-paderi. Wa tahrikul ashjar, membakar pokok-pokok. Wa qatlul hayawan, dan membunuh haiwan-haiwan li ghairi maslahah, tanpa maslahah. Fa kullu hadha dakhilun fin nahyi, ini semua masuk dalam larangan. Wala ta'tadu, jangan kamu melampau. Okey. Jadi dalam Islam ni ada etika peperangannya. Ni dalam hadis Nabi SAW sebut, ughzu bismillah,
berperanglah kamu dengan nama Allah. Fi sabilillah, bagi tujuan kerana Allah. Wa qatilu man kafara billah, bunuhlah orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Wa ughzu wala taghallu. Hendaklah kamu perang, jangan kamu menipu. Wala taghdu, jangan kamu khianat. Wala tumathilu, dan jangan kamu mencacat kamu ke musuh. Wala taqtulul walid, jangan bunuh budak-budak. Wala ashabas sawami', dan juga paderi-paderi. Sawami' ni makna biara-biara. Biara-biara rumah-rumah ibadat. Jangan bunuh orang yang beribadat rumah ibadat. Okey. Jadi di sini kita masuk kepada ada lagi pandangan katakan al-murad bihi an-nahyu an kita liman lam yuqatil. Wala ta'tadu, jangan melampau itu ialah larangan membunuh orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Orang yang tak perang dengan kita, jangan kita bunuh dia. Ini qaul Sa'id bin Jubair. Jadi kita tengok di sinilah, tengok di sini. Tengok pada apa yang ulama khulasahkan. Ulama khulasahkan di sini. Apa dia ni? Walil ulama fihim suwarun sit. Ada 6 surah. Ada 6 keadaan yang mana tidak boleh dibunuh ni. Siapanya? Pertama an-nisa. Perempuan. In qatalna, jika mereka berperang, kutilna. Kalau mereka berperang, baru kita perangi dan bunuh mereka. Adapun perempuan tu kalau tak diperang, mari sekali. Contohnya penyanyi-penyanyi yang dibawa masa perang dan seumpama, maka tak boleh bunuh. Yang kedua, as-sibyan, kanak-kanak. Fala yuqatiluna. Fala yuqtaluna. Fala yuqtaluna. Budak-budak tak boleh bunuh. Kerana larangan yang sabit an qatli dzurriyyah. Kerana larangan daripada membunuh kanak-kanak, membunuh anak. Li'annahu la taklifa alaihim, kerana tidak ada taklif di atas mereka. Yang ketiga, ar-ruhban, paderi-paderi, pendeta-pendeta. La yuqtaluna, tidak dibunuh. Wala yustarkuna, tidak dijadikan hamba. Liqauli Abi Bakr, fadharhum wama habisu anfusahum lahu. Biarkan mereka terhadap apa yang mereka tahan diri mereka. Mereka tu khidmat kepada rumah ibadat. Biarlah mereka. Jadi makna paderi-paderi ahli agama yang mana mereka bukan berperang lah. Kalau berperang kena balas balik. Tapi mereka datang kerana tujuan-tujuan, kerana ialah meningkatkan rasa semangat ketika berperang. Az-zumna. Siapa ni? Az-zamin. Zamna ni, zumna maksudnya siapa ni? Orang yang cacat ni. Zamin ni maksudnya yang tempang. Yang tempang. Az-zamna. Zamna. Siapa itu zamna? Ialah orang yang tempang. Az-zamna. In kanat fihim idayatun, jika ada pada mereka kesakitan. Maknanya kalau mereka tu jadi zamna ni asalnya zamin. Zamin tu, az-zamin tu orang yang sakit, makna orang yang tempang, orang yang tak boleh berlawan, maka biarkan mereka, tak boleh bunuh. Jika di kalangan mereka tu ada kemampuan, maka kutilu, barulah dibunuh. Wa illa turiku, kalau tidak dibiarkan mereka, wahum bisabilihi minaz zimanah, dan mereka tu jalan mereka pada kesakitan mereka tu. Orang yang tempang, orang yang mana tak mampu, orang yang sakit, biarkanlah mereka. Yang kelima ialah asyuyukh, orang-orang tua. Qala Malik, la yuqtaluna, orang tua tak boleh dibunuh. Wa huwa qaulu jumhur fuqaha, idza kana la yantafi'u bihim fi ra'yin wala mudafa'ah, kalau tidak didapatkan manfaat dengan mereka pada pandangan dan juga pada mudafa'ah, pada nak menentang. Kalau mereka ni tua, mereka tak berperang, tapi mereka itu memberi idea, yang tafiq, memberi idea, fi ra'yin, memberi cadangan, memberi strategi, tu kena bunuh lah. Ini kalau orang tua yang bawa datang saja-saja. Yang seterusnya al-asfa. Al-asfa, siapa al-asfa? Iaitu siapa ni? Al-asfa, orang yang ajra, iaitu
yang disewa ataupun diupah. Wal fallahun, dan juga petani-petani. Ujara, baca ujara. Ujara, jamu ajir. Ujara. Al-ujara, iaitu orang yang diupah. Wal fallahun, ittaqullah fi dzurriyyah wal fallahin alladzi la yansibuna lakum har, yang mereka ni tidak yansibuna lakum har, tidak menegakkan perang. Jadi mereka orang yang maknanya contoh zaman dahulu kan, kadang-kadang dipaksa petani-petani masuk perang, padahal mereka tak nak perang pun, mereka tak mampu perang pun, pegang senjata tak betul. Jadi itu dia berapa ni? 6 golongan yang disebut oleh para ulama bahawa golongan ini tidak dibunuh kecuali mereka terlibat dalam pembunuhan. Itu untuk menunjukkan bahawa Islam ini ada etikanya dalam peperangan, bukan dengan semata-mata berperang tu boleh bunuh, bunuh semua orang. Jadi yang keempat ialah al-usafa. Jamak kepada asif, iaitu orang-orang yang disewa untuk jaga tanaman, jaga tanaman, jaga kebun, maksud macam falahul lah. Jadi itu tajuk berkaitan dengan tajuk jihad atau peperangan fi sabilillah. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.